Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua yang ada bersama kami pada hari ini yang mengikuti secara live kuliah keluarga online kami di Facebook Masjid Al-Mawaddah. Saya mengalu-alukan untuk berkongsi bersama rakan-rakan ataupun ahli keluarga yang lain supaya insya-Allah manfaatnya dapat dikongsi bersama insya-Allah. Pertama dan utama sekali, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberikan nikmat keimanan, kesihatan dan kelapangan masa. Sekali lagi kita dapat bertemu di ruang online ini, di majlis ilmu ini dengan kita mengharapkan keberkatan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Moga apa saja ilmu yang dikongsikan yang kita raih pada hari ini, moga ia memanfaatkan diri kita dan moga ianya juga memanfaatkan keluarga kita dan masyarakat kita juga insya-Allah. Sekali lagi selamat datang yang saya ucapkan kepada semua yang ada bersama kami pada hari ini. Saya mengalu-alukan sebarang komen ataupun maklum balas dan sekali lagi silakan jangan segan-segan untuk kongsikan bersama rakan-rakan ataupun ahli keluarga anda untuk manfaat kita bersama insya-Allah. Baiklah, kita teruskan seperti minggu-minggu yang lalu dengan kuliah keluarga kita dengan kita membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Al-Adabul Mufrad karangan Imam Al-Bukhari rahimahullah. Di mana dalam kitab ini Imam Al-Bukhari mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun kata-kata daripada para sahabat radhiyallahu anhum khususnya berkaitan adab dan akhlak seorang muslim. Jadi sebenarnya banyak hadis di dalam Islam, banyak riwayat-riwayat yang membincangkan tentang perihal akhlak. Jadi kalau insya-Allah kita akan kupaskan bersama supaya kita lebih memahami apakah peranan kita, apakah tanggungjawab kita terhadap mereka yang ada di sekitar kita. Tanggungjawab kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin bukan hanya dengan kita melakukan ibadah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyuruh kita dan mengajar kita cara untuk berinteraksi dengan manusia yang hidup bersama kita, untuk kita berakhlak terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kita teruskan insya-Allah dengan tajuk kita pada hari ini. Baiklah, pejam celik dah masuk 7 minggu kita bersama dalam kuliah Al-Adabul Mufrad ini. Hari ini kita masuk bab yang ke-7. Tajuk yang ke-7 iaitu tentang kematian anak. Orang-orang tua yang mana mereka kehilangan ataupun kematian anak kecil mereka. Belum sempat membesar, belum sempat dewasa, sudah pun kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau minggu lepas, tajuk yang ke-6, kalau kita ingat ya, minggu lepas adalah tentang anak-anak yatim, iaitu anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Minggu ni pula orang tua yang dipanjangkan umur tetapi ditarik balik anak mereka. Anak mereka yang pergi dulu.
Orang tua yang kematian anak. InsyaAllah ada beberapa potong hadis dan kata-kata daripada para sahabat radhiyallahu anhum untuk kita ambil manfaat bersama pada hari ini. Antara poin yang akan kita kupaskan insya-Allah adalah pertama sekali, apakah sikap kita sebagai seorang yang beriman apabila kita terima musibah, kita diuji dengan kematian anak kita. Tak kiralah sama ada diri kita sendiri ataupun saudara mara kita, mungkin adik-beradik kita ataupun kenalan rakan-rakan kita yang menghadapi ujian ini. Maka apakah sikap kita yang boleh cuba untuk kita terapkan dan cuba untuk kita renungkan terhadap perkara ini. Dan yang kedua, apakah nasib si anak kecil itu? Anak kecil yang belum lagi dewasa pun. Kita percaya belum lagi dipertanggungjawab pun, belum ada dosa, belum ada pahala. Maka apakah nasib, apakah pengakhiran anak-anak kecil ini yang meninggal dunia sebelum mereka mencecah usia dewasa? InsyaAllah akan kita kupaskan juga. Dan antara poin yang akan kita bincangkan juga adalah balasan bagi orang tua. Balasan bagi si ibu ataupun si ayah yang mengalami, yang menghadapi ujian yang berat ini. Ya, jadi kita sebagai orang tua, barang siapa yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menimang cahaya mata sendiri, tentu sekali berbesar hati. Betapa bersyukur, betapa gembira dalam hatinya apabila menerima kelahiran anaknya, mendukung anaknya, membelai anaknya dengan penuh harapan. Uh, dengan penuh harapan bahawasanya anak itu dapat membesar supaya menjadi seorang insan yang baik, seorang hamba Allah yang soleh, supaya menjadi seorang yang bermanfaat kepada orang-orang di sekelilingnya. Dengan harapan yang tinggi tersebut, dengan dia meletakkan usahanya untuk menjaga dan membesarkan anaknya, apabila ditimpa dengan ujian ini, dengan musibah ini, anaknya yang ditarik balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat yang sementara ini Allah tarik balik. Allah uji kita dengan ujian apa? Dengan kematian anak kita. Maka apakah sekiranya kita dapat menghadapi ujian ini dengan baik, dengan kita menunjukkan sikap yang baik, apakah balasan bagi si orang tua kepada anak kecil tadi? Jadi insya-Allah kita baca bersama hadis-hadis yang ada pada hari ini. Baik, kita lihat pada hadis yang pertama. Boleh kita lihat pada skrin di sini dan kita baca bersama insya-Allah. Daripada seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang kematian 3 orang anak lalu dia menyerahkan urusan mereka kepada Allah, nescaya dia akan memasuki syurga. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, sekiranya 2 orang anak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dan juga 2 orang anak. Maksudnya tadi pertama sekali Nabi kata orang tua yang kehilangan 3 orang anak. Lalu dia berserah, dia menyerahkan urusan mereka kepada Allah. Maka dengan disebabkan kesabarannya itu dan dia menerima takdir Allah itu, dia akan memasuki syurga. Lalu para sahabat bertanya, sebab tadi Nabi sebut 3 orang anak. Para sahabat pun mereka bertanya, kalau 2 orang anak yang kematian, apakah orang tuanya akan mendapat nasib yang sama, akan mendapat ganjaran yang sama? Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata, ya, balasan yang sama juga sekiranya kehilangan 2 orang anak. Lalu seorang datang bertanya kepada perawi hadis ini, bertanya kepada Jabir bin Abdullah, kalau mungkin kalau ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mereka yang kematian seorang anak je. Satu orang anak je yang kematian, lalu dia bersabar kepada Allah, menyerahkan urusan anaknya kepada Allah, maka apakah dia akan mendapat balasan yang sama? Lalu Jabir bin Abdullah pun mengungsikan pendapatnya. Ini pendapat seorang sahabat radhiyallahu an. Dia berpendapat bahawasanya tentu sekali Rasulullah
akan memberikan jawapan yang sama. Jadi angkanya tak kiralah sama ada 3 orang anak ataupun kematian 2 orang anak ataupun kurang daripada itu, kematian 1 orang anak sahaja, insya-Allah bagi orang tua yang menyerahkan urusan anak-anak mereka kepada Allah, maka apakah balasannya? Balasannya adalah insya-Allah dia akan memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi balasan yang amat besar sekali bagi orang yang tentu sekali menghadapi musibah yang amat besar, menghadapi ujian dan cabaran yang amat besar sebagai orang tua dengan harapan yang menggunung terhadap anak-anaknya, dengan rasa segenap kasih sayangnya kepada anak-anak darah dagingnya sendiri, lalu ditarik balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghadapi kematian anaknya sendiri, lalu insya-Allah dia akan memasuki syurga. Apakah syaratnya? Di sini disebut juga syaratnya, iaitu sikapnya. Apakah sikap yang kita tunjukkan sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin apabila kita menghadapi ujian seperti ini, apakah sikap yang patut ada dalam diri kita? Di sini Nabi sebut, mereka yang menyerahkan urusan anak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah maksud di sini? Dia menyerahkan urusannya kepada Allah. Maksudnya dia terima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia percaya, dia beriman dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan disebabkan itulah dia dapat menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Seorang ibu, seorang ayah yang apabila menghadapi ujian yang berat seperti ini, mereka bersabar. Mereka tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mempersoalkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kerana manusia seperti itu, ya. Manusia apabila seseorang itu ditimpa ujian, ditimpa musibah yang amat berat sekali, sikapnya boleh jadi 2 perkara. Sama ada dia lebih bergantung harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih memperbanyakkan ibadahnya kepada Allah, lebih banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun sebaliknya dia menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Wal iazu billah, na'udzubillahi min zalik. Supaya kita tak tergolong dalam golongan yang kedua tadi, iaitu mereka yang menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, lalu hubungan mereka menjadi lebih renggang. Keimanan mereka menjadi lebih kurang. Tergugat keimanan mereka apabila ditimpa musibah. Tapi tidak, insya-Allah kita taklah tergolong dalam golongan yang digambarkan tadi. Sebaliknya kita harapkan supaya insya-Allah kita tergolong dalam golongan yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, iaitu mereka yang menyerahkan urusan mereka kepada Allah. Mereka yang terima ketentuan Allah dengan hati yang terbuka, mereka yang bersabar di atas ujian yang menimpa mereka. Jadi sabar adalah sikap apabila kita ditimpa sesuatu yang kita tak suka, yang menyedihkan kita, yang membuat kita kecewa, yang membuat kita marah dan sebagainya, tapi kita bersabar. Kita tidak menyalahkan sesiapa, kita tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ya betul, fitrah manusia adalah kita merasa berat apabila kita ditimpa ujian. Kita merasa sedih yang amat apabila kita menghadapi sesuatu cabaran. Tetapi apabila kita sabar, maka sikap sabar ini ada ganjarannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada peringkat sabar adalah peringkat redha, iaitu kita terima ketentuan Allah dengan hati yang terbuka. Walaupun pada asalnya ya memang kita rasa sedih, tapi kita sesekali tidak mempersoalkan ketentuan Allah, dan akhirnya kita terima dengan hati yang terbuka supaya hati kita tidak terlalu berat dan tidak terlalu kecewa apabila menghadapi ujian ini. Jadi itulah sikap yang patut ada dalam diri kita. Tak kiralah sama ada dalam situasi seperti yang disebut, seperti yang dilihat dalam hadis ini, iaitu orang tua yang kehilangan anaknya. Tak kiralah 3 orang anak ataupun 2 orang anak ataupun 1 orang anak sekalipun, sekiranya memiliki sikap ini dengan menyerahkan urusan ini kepada Allah, maka ganjarannya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk ujian kematian anak.
boleh juga untuk kita terapkan apabila kita menghadapi ujian-ujian dan musibah-musibah yang lain. InsyaAllah kita serahkan, kita letakkan keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah, kita serahkan urusan kita kepada Allah sambil kita meletakkan usaha kita dan kita lakukan yang terbaik, insya-Allah kita hanya mengharapkan ganjaran dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita teruskan kepada hadis yang seterusnya. Hadis yang kedua. Daripada sahabat yang bernama Anas ibn Malik rahimahullah radhiyallahu an, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya baginda bersabda yang bermaksud, barang siapa yang kematian 3 anak yang belum baligh, nescaya Allah memasukkannya dan memasukkan anaknya juga ke dalam syurganya dengan rahmatnya subhanahu wa ta'ala. Apa yang Nabi kata dalam hadis ini? Nabi kata mereka yang kematian 3 orang anak. 3 orang anak yang masih lagi dalam usia yang muda. Belum mencecah usia dewasa, belum mencecah usia baligh pun. Maka Allah akan memasukkan orang tua tadi, si ibu ataupun si ayah, dan akan memasukkan anak-anaknya juga ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini semua disebabkan apa? Ini semua dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala ke atas hamba-hambanya. Anak-anak yang belum baligh. Anak-anak yang belum baligh, yang masih lagi suci murni hati mereka, yang belum ada dosa yang dicatat di atas mereka. Mereka tak ada dosa, mereka tak bersalah, dan sebagai orang tua tentu sekali mempunyai harapan yang besar terhadap anak-anak mereka. Diluangkan tenaganya untuk membesarkan anak-anaknya, diluangkan usahanya untuk mencari nafkah bagi menampung anak-anaknya supaya dengan harapan mereka dapat membesar menjadi seorang insan yang baik, menjadi seorang anak yang baik, menjadi seorang hamba Allah yang baik. Tetapi Allah menguji si orang tua tadi dengan menarik balik nikmat yang sementara, iaitu anak-anaknya. Maka sekiranya orang tua tadi sabar dan redha atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah akan memasukkan bukan sahaja anak-anaknya tapi orang tuanya juga. Jika mereka terima ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang terbuka, maka apakah balasannya? Balasannya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita percaya, ya, kita masuk syurga Allah bukan hanya disebabkan amal ibadah kita, bukan kerana kita buat banyak amalan, kita banyak ibadah, kita masuk syurga Allah, tidak. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah disebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala lah kita dapat memasuki syurganya kelak. Para ulama apabila mereka mengupas hadis ini, mereka juga sebut tentang anak-anak yang sudah mencecah usia baligh. Anak-anak yang mungkin umurnya belasan tahun dah pun usia baligh. Maka apakah mereka juga akan mendapat balasan yang sama? Di sini ada ulama yang berpendapat ya. Kerana tentu sekali sebagaimana orang tua amat menyayangi anak-anaknya yang masih kecil, tentu sekali mereka juga menyayangi anak-anak mereka yang sudah mencecah usia dewasa, yang sudah baligh, yang mana si orang tua tadi telah meletakkan usaha yang lebih, telah membelanjakan harta yang lebih untuk membesarkan anaknya dengan diberikan lebih sentuhan kasih sayang, dengan mereka luangkan lebih banyak bersama, luangkan lebih banyak masa bersama, tentu sekali hubungan mereka lebih rapat dan lebih besar harapan orang tua terhadap anak yang sudah baligh ataupun sudah dewasa. Maka apabila kematian anak yang seperti ini, yang dah dewasa pun, walaupun dah mencecah usia baligh pun, sebahagian ulama berpendapat seperti mana ganjaran yang disebut dalam hadis ini adalah Allah akan memasukkan
kedua-dua anaknya dan juga orang tuanya ke dalam syurga, begitu juga ganjaran yang sama yang akan diberikan kepada orang tua yang kehilangan anaknya yang dah mencecah usia baligh ataupun dewasa. Dan begitu juga uh, uh, berkenaan janin yang belum sempat dilahirkan pun. Masih lagi dalam kandungan tetapi gugur. Besar harapan orang tua apabila mengandungkan uh, dan menunggu kelahiran janin tadi, tapi belum cukup masanya, belum dilahirkan pun sudah ditarik balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekiranya gugur pun, menurut sebahagian ulama juga akan mendapat ganjaran yang sama. Sekiranya si orang tua tadi walaupun besar harapan mereka untuk menerima, menyambut kelahiran anak mereka nanti, tapi sekiranya ditarik balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka bersabar, mereka terima dengan hati yang terbuka, dengan mereka menyerahkan urusan mereka kepada Allah, maka ganjarannya bukan sahaja anak-anaknya tadi memasuki syurga, tapi insya-Allah orang tuanya juga, si ibu, si ayah, sekiranya mereka sabar atas ujian ini, maka insya-Allah balasan syurga juga bagi mereka, insya-Allah. Baik, kita teruskan dengan hadis yang seterusnya. Hadis yang ketiga. Kita baca bersama di sini insya-Allah daripada seorang sahabat yang bernama Abi Hurairah radhiyallahu an. Bahwasanya seorang wanita telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa anaknya. Lalu wanita tadi berkata, doakanlah baginya. Dia meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk doakan anaknya. Kerana apa? Dia kata, aku telah menguburkan 3 orang anak. Wanita tadi datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia minta Rasulullah untuk doakan bagi anaknya dengan dia menjelaskan. Sebelum itu dia telah menguburkan, dia telah menanam dengan tangannya sendiri 3 orang anaknya terlebih dahulu. Maka ini mungkin anaknya yang keempat. Sebelum itu dia telah mendapat 3 orang anak, tapi kesemuanya mati dalam usia yang muda, belum sempat dewasa, sehingga kan ibunya sendiri menguburkan bukan sahaja seorang dua tetapi 3 orang anaknya ditanam oleh ibunya sendiri. Lalu disebabkan itu wanita itu meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan kebaikan bagi anaknya yang ada bersamanya pada ketika itu. Lalu apakah jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, engkau telah membentengi dirimu dari api neraka dengan perisai yang kuat. Nabi kata, engkau, iaitu wanita tadi, telah membentengi dirimu. Dia telah membenteng dirinya, melindungi dirinya daripada apa? Daripada api neraka. Dia selamat daripada api neraka dengan perisai yang kuat. Dari mana dia dapat perisai ini? Disebabkan sifat sabarnya terhadap ujian yang menimpa dirinya. Ya, bukan seorang dua anaknya yang ditanam dengan tangannya sendiri, tetapi 3 orang anaknya sebelum itu telah mati dalam usia yang muda. Maka wanita tadi tentu sekali dia terima ketentuan itu dengan hati yang terbuka. Dan dia sabar di atas ujian yang menimpa dirinya, di atas dugaan yang dihadapinya. Dan dia redha akan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia terima ketentuan Allah, dia sabar yang kedua, dan yang ketiga dia redha atas ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya ataupun disebabkan dia menunjukkan sikap-sikap ini, maka Nabi menjelaskan bahawasanya wanita itu disebabkan sabarnya apabila dia menghadapi ujian, apabila kematian anaknya, disebabkan itulah dia
mendapat binting ataupun perisai yang kuat daripada api neraka. Subhanallah. Selamat. Selamat wanita itu daripada disentuh oleh api neraka. Disebabkan apa? Disebabkan sikapnya yang ditunjukkan. Reaksinya apabila ditimpa ujian dan musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun itu adalah ujian yang amat berat. Tidak dinafikan. Satu musibah yang amat berat untuk diterima sesiapa pun. Orang tua yang memiliki anak-anak kecil dengan mereka mengharap anak-anak itu dapat membesar, dapat menjadi insan yang berguna apabila dewasa nanti, tetapi sekiranya ditimpa ujian, ditentukan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya anak-anaknya umur mereka tidak panjang. Masih lagi kecil, masih lagi muda, usianya masih lagi kanak-kanak lagi, sudah mati anak-anaknya. Lalu apabila si orang tua tadi menunjukkan sikap yang baik dengan dia meletakkan kepercayaannya kepada Allah, dengan dia tidak mempersoalkan ketentuan Allah, tidak menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia sabar, dia redha atas ujian yang menimpa dirinya dan dia menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apakah yang dia dapat capai dalam dia menghadapi cabarannya? Walaupun dia menerima sesuatu keadaan, menerima sesuatu ujian yang amat menyedihkan, tapi sebenarnya dalam dia bersabar atas ujian itu, sebenarnya dia juga telah mendapat satu perkara yang amat baik, iaitu satu perisai yang amat kuat, satu benteng yang amat kuat daripada disentuh oleh azab dan siksa api neraka. Dan itulah yang kita harapkan. Sebagai Muslim, tidak apa yang tidak ada apa yang lebih yang kita harapkan melainkan apabila kita mati nanti kita selamat daripada api neraka dan kita memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah antara peluangnya. Walaupun kita ditimpa satu ujian yang amat hebat, tapi sekiranya kita tunjukkan sikap yang baik, maka insya-Allah ganjarannya juga amat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Besar ujian, besar cabaran, besar juga ganjarannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat kepada hadis yang seterusnya. Di sini sepotong riwayat daripada seorang sahabat ataupun seorang sahabat yang menceritakan perbualan antara dua orang sahabat, lalu seorang sahabat mengongsikan apa yang dia dengar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada Khalid Al-Aishi radhiyallahu an, dia berkata, telah mati anakku dan aku merasa amat sedih. Lalu aku berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, wahai Abu Hurairah, apakah yang pernah engkau dengar daripada Nabi SAW yang dapat melapangkan hati kami daripada kematian anak kami? Apa yang dikatakan oleh Khalid Al-Aishi tadi, dia berkata bahwasanya dia telah mengalami kematian anaknya. Anaknya yang masih kecil sudah mati kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia sebagai orang tua tentu sekali dia merasa amat sedih. Kita beriman, kita sembah Allah Subhanahu wa taala tidak bermaksud kita tak boleh merasa sedih sekiranya kita ditimpa ujian dan musibah. Itu adalah lumrah dan fitrah manusia. Apabila kita menerima sesuatu berita yang buruk yang tidak kita jangkakan, maka kita akan merasa sedih dan itu adalah perkara yang biasa yang dibolehkan di dalam agama, yang menjadi lumrah dan fitrah manusia. Dan begitu juga yang dialami oleh Khalid Al-Aishi tadi. Lalu dia mengadu kepada sahabat Nabi iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengadu dan dia bertanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, apakah engkau pernah dengar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat melapangkan hati kami daripada kesedihan disebabkan kematian anak kami? Dia meminta berita gembira
sesuatu yang dapat melapangkan dan meringankan hatinya yang ditimpa kesedihan yang amat berat. Dia mengadu kepada sahabat yang bernama Abu Hurairah. Lalu apakah yang dikongsikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an? Abu Hurairah berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, anak-anak kecil kalian menjadi anak-anak syurga. Subhanallah. Ya, apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah? Abu Hurairah mendengar daripada Nabi Muhammad SAW sendiri. Nabi kata, anak-anak kecil kalian, iaitu anak-anak kecil yang belum sempat dewasa lagi, sudah pun mati. Ditarik balik nyawanya, sudah mencapai ajalnya pada usia yang muda. Mereka menjadi anak-anak syurga. Maksudnya mereka sudah pun menghuni syurga. Mereka secara automatiknya menjadi penghuni syurga. Sebelum kita memasuki syurga, mereka telah pun menanti kita di dalam syurga. Jadi sekiranya seseorang mengalami keadaan seperti ini, mengalami ujian musibah seperti ini, tak kiralah sama ada diri kita sendiri ataupun kenalan-kenalan kita, saudara mara kita sendiri, sekiranya mereka mengalami ujian ataupun situasi seperti ini, kongsikan kabar gembira ini bersama mereka. Anak-anak mereka itu yang mati pada usia yang muda, pada usia kecil, mereka lah menjadi anak-anak syurga. Mereka menanti orang-orang tua mereka di syurga nanti. Saya kongsikan juga dalam sepotong hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah, ada sambungannya pada hadis ini, di mana Nabi kata, anak-anak kecil inilah selain daripada mereka menjadi anak-anak syurga, mereka juga pada hari akhirat kelak, mereka akan mencari ibu mereka, mereka akan mencari ayah mereka dan mereka akan menarik baju ataupun menarik tangan orang tua mereka, mereka tak akan lepaskan. Sehinggalah orang tua mereka itu juga memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala bersama mereka. Subhanallah. Anak-anak inilah, anak-anak syurga inilah yang pada hari akhirat kelak mereka akan menarik orang tua mereka untuk memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Satu berita, satu perkara yang amat menggembirakan. Dan seperti mana yang diminta oleh Khalid Al-Aishi tadi, tentu sekali melapangkan hati orang tua yang menghadapi ujian seperti ini. Walaupun kita ditimpa kesedihan yang amat berat, tapi sekiranya kita mendengar kata-kata Nabi Muhammad SAW ini, bahwasanya anak-anak itu menjadi anak-anak syurga. Mereka lah yang menghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka lah yang menanti, menunggu orang tua mereka, dan pada akhirat kelak mereka akan menarik tangan, menarik baju orang tua mereka supaya orang tua mereka juga akan memasuki syurga bersama-sama dengan mereka. Maka apakah lagi yang menggembirakan hati kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin, daripada kita tahu bahawasanya ada anak-anak kita yang menanti, yang menunggu kita di syurga kelak, yang akan menarik kita untuk juga sama-sama dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala bersama mereka. Maka bergembiralah bagi orang-orang mukmin, orang-orang Muslim yang ditimpa ujian seberat ini. Walaupun besar ujian yang ditimpa, tapi sekiranya kita menunjukkan sikap dan reaksi yang baik, kita meletakkan pergantungan kita dan kita serahkan urusan kita kepada Allah, maka insya-Allah anak-anak itulah juga yang akan menjadi sebab untuk kita memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, kita lihat pada hadis yang kelima. Dan insya-Allah ini adalah hadis kita yang terakhir pada hari ini. Kita baca bersama insya-Allah daripada sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anh. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siapakah di kalangan kalian yang lebih mencintai harta warisnya daripada hartanya sendiri?
Nabi tanya kepada para sahabat, siapakah di kalangan kamu yang mencintai harta warisnya, anak-anaknya, dia mencintai harta anak-anaknya, harta warisnya lebih daripada dia menyayangi hartanya sendiri. Lalu para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, tiada seorang pun di kalangan kami melainkan hartanya sendiri lebih disukai, lebih disayangi daripada harta warisnya. Para sahabat pun jawablah, mereka kata, wahai Rasulullah, tentu sekali kami lebih mencintai harta kami sendiri. Tentu sekali kami lebih menyayangi dan kami lebih suka terhadap harta kami sendiri berbanding harta waris kami. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi jelaskan. Nabi kata, ketahuilah, tidak ada seorang pun di kalangan kalian melainkan harta warisnya lebih dicintai daripada hartanya sendiri. Nabi membetulkan dan Nabi menjelaskan kepada para sahabat. Nabi kata sebenarnya tidak. Sebenarnya setiap daripada kita menyayangi harta waris kita lebih daripada kita mencintai harta kita sendiri. Macam mana tu? Apabila kita fikirkan dan kita renungkan. Nabi kata sebenarnya kita semua lebih mencintai dan kita lebih menyayangi harta waris kita daripada harta kita sendiri. Apakah penjelasannya? Di sini Nabi juga ada sebut. Hartamu adalah apa yang engkau dahulukan. Harta kita adalah apa yang kita gunakan, yang kita belanjakan. Dan harta warismu adalah apa yang engkau akhirkan. Harta waris kita adalah apa yang kita simpan, yang kita kumpul sebagai simpanan kita untuk masa depan. Maka itulah sebenarnya yang lebih kita sayang. Duit kita yang kita belanjakan, harian ke, bulanan ke, itu adalah duit perbelanjaan kita yang kita tak sayang untuk kita belanjakan, untuk kita keluarkan, untuk bayar untuk keperluan dan kegunaan kita. Nabi kata, harta yang lebih kita sayang adalah harta simpanan kita. Harta apabila kita tengok simpanan kita, kita nampak balance-nya tinggal berapa, maka itu memberikan kita rasa kelapangan dan rasa keringanan. Kita rasa gembira apabila tahu bahawasanya kita ada simpanan amount yang sedemikian. Maka itulah yang sebenarnya memberikan kita rasa gembira, yang membuat kita rasa gembira. Dan itulah sebenarnya, harta simpanan kita lah sebenarnya yang lebih kita sayang daripada harta yang kita belanjakan untuk keperluan kita. Tapi sebenarnya harta simpanan kita itu kita tak tahu. Adakah akan sampai masanya untuk kita dapat membelanjakan harta kita itu, ataupun akhirnya apabila kita meninggal dunia, harta itu akan diwarisi oleh ahli waris kita, oleh anak-anak kita. Maka harta yang lebih kita sayang sebenarnya bukanlah harta kita, tapi harta itu adalah harta milik waris dan anak-anak kita. Dan harta itulah yang lebih kita sayangi. Jadi untuk kita renungkan semula, harta manakah yang lebih kita sayang? Harta kita sendiri ataupun harta waris kita? Sebenarnya kita semua lebih menyayangi harta waris kita. Kerana harta waris kita itu adalah harta yang kita simpan, yang kita kumpul sebagai simpanan kita. Itulah yang sebenarnya kita lebih sayang berbanding harta yang kita belanjakan. Diharapkan jelas perkongsian di sini ya tentang harta kita sendiri dan harta yang sebenarnya akan menjadi milik waris dan anak-anak kita. Jadi begitulah hubungan antara orang tua dan anak-anak. Kita sebagai orang tua apabila kita menerima kedatangan, menerima kelahiran anak-anak kita, kita terima dengan hati yang gembira, dengan hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan penuh harapan kita bahawasanya anak-anak kita akan dapat membesar, akan dapat kita menjalin hubungan kekeluargaan bersama mereka, dapat kita lihat mereka menjadi seorang insan yang berguna. Tapi sekiranya jika
kita ditimpa ujian dan musibah, kematian anak-anak kita, maka bergembiralah. Seperti mana yang dikongsikan tadi, sekiranya kita sabar atas ketentuan Allah, maka ganjarannya adalah besar. Dan kita percaya bahawasanya anak-anak yang meninggal dunia pada usia yang kecil, mereka semua menanti kita di syurga Allah Subhanahu wa taala. Bukan sembarang, bukan kata-kata sembarang kata, tidak. Tetapi kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita kongsikan tadi. Jadi insya-Allah itulah 5 potong hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kata-kata para sahabat radhiyallahu anhum tentang mereka yang ditimpa ujian kematian anaknya. Jadi di dalam dalam kesedihan yang kita hadapi, janganlah kita menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kita juga bergembira. Kita pujuk hati kita. Sebenarnya Nabi sebut hadis-hadis tadi dengan tujuan untuk memujuk hati-hati orang tua yang mengalami kematian anaknya. Maka bergembiralah. Sekiranya kita tunjukkan sikap yang baik, kita memberikan reaksi yang baik, kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ujian yang berat yang kita hadapi, hebat ujiannya, hebat juga balasan dan ganjarannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Itulah yang kita harapkan supaya kita dapat mencapai redha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Maka kongsikanlah. Saya mengajak para jemaah, para pendengar sekalian, sekiranya kita dapat sesuatu yang memanfaatkan, sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini, maka kongsikanlah bersama rakan-rakan kita, bersama ahli keluarga kita, insya-Allah. Walaupun perkara-perkara ini mungkin kita dah tahu sebelum ni, tapi mungkin boleh memanfaatkan orang lain, dan insya-Allah kita mengharapkan ganjaran dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kalau diberikan rezeki, kita sambung lagi kuliah kita pada minggu depan dengan tajuk yang seterusnya. Sekali lagi, saya mewakili Masjid Al-Mawaddah ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada para jemaah sekalian yang tidak putus memberikan sokongan terhadap usaha-usaha dakwah kami. InsyaAllah di atas sokongan dan usaha kita bersama, kita dapat memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala dan dapat kita mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita akhiri kuliah kita di sini dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.